Berita pagi Sabah dimulakan dengan perkembangan banjir. Jumlah penduduk terjejas yang berlindung di 6 pusat pemindahan sementara PPS di 4 daerah setakat 8 malam terus meningkat. Menurut infografik Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, 700 penduduk daripada 190 keluarga di daerah Beaufort, Kinabatangan, Keningau dan Tambunan berada di PPS berbanding 663 orang daripada 178 keluarga pukul 4 petang semalam. 275 orang ditempatkan di PPS Beaufort, 276 orang di 2 PPS daerah Kinabatangan, 137 orang di 2 PPS daerah Keningau dan 12 orang di PPS Tambunan. Kesedaran mengenai penjagaan ekosistem alam sekitar di kawasan tadahan air seperti Banjaran Croker memerlukan kerjasama semua pihak. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata ia bagi mengelak berlakunya kejadian banjir yang lebih teruk. Datuk Jeffrey yang juga ahli Parlimen Keningau berkata demikian ketika mengulas kejadian banjir kilat di Keningau pada Rabu lalu. Kejadian tersebut bukan sahaja merosakkan kemudahan asas dan kediaman penduduk, malah menjejaskan sektor pertanian daerah itu. Beliau ditemui media selepas melawat pusat pemindahan sementara PPS Dewan Keningau MDK di Keningau. Dalam perkembangan sama, beliau berharap agar bantuan RM1,000 kepada penduduk terjejas banjir turut diberikan secara menyeluruh dan tidak terhad kepada penduduk yang ditempatkan di PPS. Ini disebabkan terdapat penduduk terjejas yang menghadapi kekangan untuk berpindah ke PPS. Saya harap ada kategori selain daripada RM1,000 itu, satu lagi kategori mungkin separuh daripada itu yang berdaftar di luar PPS, didaftarkan oleh JKK melalui pejabat daerah dan sebagainya. Bantuan berkaitan kepada penduduk terjejas banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS, Dewan Keningau MDK dan Dewan Masyarakat Keningau mencukupi. Pengarah Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah, Jais Aris berkata ini bagi memastikan mereka yang ditempatkan di kedua-dua PPS itu menerima makanan serta kemudahan seperti tilam dan bantal. Kita jangkakan mereka balik setelah 3 hari di sini, insyaAllah secepat mungkin kita akan bekalkan dengan makanan mentah kering untuk dibawa balik. Jais ditemui pemberita RTM selepas melawat penduduk terjejas banjir di kedua-dua PPS berkenaan. Turut berada di kedua-dua PPS, kaki tangan Jabatan Kesihatan Negeri memastikan tahap kesihatan penduduk terjejas banjir dalam keadaan baik. Pembinaan benteng setinggi 11 meter di tepi Sungai Padas berjaya membantu mencegah banjir yang teruk di Beaufort, khususnya kawasan Pekan daerah itu. Dalam kejadian banjir baru-baru ini, kewujudan benteng berkenaan berupaya melindungi Pekan Beaufort daripada kejadian banjir teruk walaupun air banjir mencecah ketinggian 9.6 meter. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gun Salam turut menggesa pihak berkuasa tempatan PBT untuk menyegerakan kerja pengorekan parit bagi mengelak air bertakung dan pembersihan kawasan pasca banjir. Of course, PBT ataupun Majlis Daerah Beaufort juga kena cari jalan, especially untuk pembersihan atau membina lebih banyak perparitan yang sesuai agar nanti yang air bertakung itu tidak akan terus bertakung, dia akan mengalir terus ke sungai. Because yang air bertakung ini juga ada potensial untuk membiak penyakit yang merebak. Datuk Joakim ditemui RTM selepas mengadakan lawatan kembara siri kedua di Pejabat Majlis Daerah Beaufort. Penduduk terjejas banjir di daerah Kinabatangan terus mendapat perhatian pelbagai pihak termasuk kepimpinan kerajaan peringkat akar umbi. Ini termasuk gagasan rakyat Lamak yang meninjau keadaan penduduk dan air banjir yang melanda kampung sekitar Kinabatangan sejak beberapa hari lalu. Ketua Bahagian Gagasan Rakyat Lamak, Abu Bakar Gapar berkata, bantuan bakul makanan turut diberikan kepada penduduk terjejas sebagai usaha meringankan beban mereka ketika dilanda musibah.
mendekati dan terus mengagikan bakul makanan. Ini adalah sumbangan daripada kita dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah yang sentiasa mendengar masalah akar umbi. Beliau berkata demikian kepada pemberitaan RTM selepas menghantar bantuan bakul makanan di Kampung Jaya Baru, Kinabatangan. Abu Bakar yang juga Presiden Belia Kinabatangan meminta agar Jabatan Hidupan Liar melakukan pemantauan di sekitar kawasan kampung di Kinabatangan yang dinaiki air susulan aduan penduduk melihat kelibat buaya yang muncul dalam kawasan banjir. Seramai 20 keluarga di Kampung Jaya Baru menerima bantuan bakul makanan. Cadangan menaikkan elaun Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di setiap daerah di negeri ini telah diangkat ke Kabinet Negeri Sabah. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram menyifatkan cadangan itu relevan dan sesuai dengan cabaran ekonomi semasa. Jelasnya cadangan menaikkan elaun JKKK itu wajar dipertimbangkan memandangkan mereka memainkan peranan penting dalam melaksana tugasan dan tanggungjawab di peringkat akar umbi. InsyaAllah kita di peringkat kerajaan negeri telah pun mencadangkan supaya elaun JKKK ini dinaikkan kepada nilai yang akan ditetapkan ataupun dipersetujui oleh peringkat Mesyuarat Kabinet dan insyaAllah akan diluluskan di peringkat sidang Dewan Undangan Negeri nanti. Datuk Ruslan ditemui pemberita selepas Majlis Pelantikan Pengerusi JKKK sesi 2025-2026 kawasan Lumadan, Beaufort. Sempena majlis ini, beliau menyerahkan watikah pelantikan pengerusi JKKK kepada 51 penerima. Beliau berharap kesemua yang dilantik dapat melaksanakan tanggungjawab masing-masing dengan amanah dan mempamerkan sifat kepimpinan terbaik. Rumah Terbuka menjadi platform mempromosi dan memperkukuh perpaduan rakyat. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO, Datuk Iwan Benedict berkata penganjurannya pada setiap perayaan meningkatkan kebersamaan rakyat majmuk. Datuk Iwan berkata dengan adanya perpaduan, kebersamaan dan keharmonian memudahkan pemimpin memberi tumpuan kepada pelbagai program pembangunan untuk manfaat rakyat. Beliau berkata demikian ketika berucap menyempurnakan sambutan Tahun Baru Cina 2025 Sepanggar di Inanam. Menurutnya, sambutan ini bukan sekadar acara tahunan APKO tetapi satu inisiatif mencerminkan usaha berterusan parti dalam memelihara perpaduan dan keharmonian kaum. Sambutan Tahun Baru Cina ini merupakan sebahagian daripada acara tahunan APKO yang sebelum ini turut meraihkan Hari Raya, Pesta Keamatan dan Krismas sebagai lambang perpaduan nasional. Sementara itu, pengerusi kawasan Rukun Tetangga Pekan Inanam, Datuk Wong Tien Fook percaya kebersamaan penting bagi memastikan rakyat dapat hidup aman dan damai. Saya percaya begitu sebab kita lihat pada malam ini penyataan daripada berbagai kaum. Penduduk Labuan dan Menumbuk berharap perkhidmatan feri menghubungkan Labuan dan Bandaraya Kota Kinabalu dapat beroperasi segera. Ia bagi memudahkan dan mempercepat perjalanan ke Kota Kinabalu tanpa perlu menggunakan khidmat feri Labuan Menumbuk. Selalunya untuk ke Kota Kinabalu atas urusan medical treatment di Hospital Likas dan untuk menghantar adik-adik untuk belajar di KK lah. Jadi dengan penggunaan Ferry Express ke KK ni lebih memudahkan. Biasanya kalau bawa wife pergi shopping, kadang-kadang ada urusan perubatan. Saya rasa macam ada keperluan jugalah untuk Ferry Express ni dijalankan semula. Bila kita pakai bot laju, kita perlu lagi naik bas, bawa kereta. Tapi kalau kapal ekspres, dia direct. Sampai terminal, sewa hotel terus senang, memudahkan. Keperluan feri ekspres PKK itu memang perlu. Tapi dia tengoklah macam mana mau, kalau boleh ada jembatan lagi bagus, ada jembatan daripada Labuan pergi Menumbuk.
Sebelum ini, perkhidmatan Feri Express Labuan Kota Kinabalu yang dijadualkan bermula pada 15 Disember tahun lepas ditangguhkan operasi. Menurut kenyataan LDA Labuan Holdings Sendirian Berhad, kelewatan perjalanan laluan Labuan Kota Kinabalu Labuan adalah disebabkan beberapa perkara yang tidak dapat dielakkan, termasuk isu membabitkan keselamatan dan jeti yang belum siap. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama-sama Lydia Yusrina di Kuching. Dari sungai hingga segara Palestin, pasti merdeka.